Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak belajar berkaitan dengan tajuk adab, iaitu tajuk yang terakhir unit 4, iaitu yang bertajuk Guruku Sayang. Bila bunyi je tajuk Guruku Sayang dah tahu dengan jelas dah. Maksudnya adab terhadap guru lah tu. Okey. Okey, sempena majlis sambutan Hari Guru. Boleh tengok buku teks muka surat 180. Okey, sempena sambutan majlis Hari Guru. Okey, saya besarkan sikit ke surat 180. Okey. Kat sini ada ucapan Sebagai wakil murid, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Sekolah Kebahasaan Kenangan. Okey, terima kasih atas segala pengorbanan, tunjuk ajar dan tidak jemu membimbing serta mendidik kami sehingga berjaya. Okey, terima kasih cikgu. Wakil pelajar lah ni, dia buat ucapan sempena sambutan Hari Guru. Okey, seterusnya pengertian guru. Muka surat 181. Pengertian guru. Apa itu guru? Apa maksud guru? Siapa guru ni? Guru ialah orang yang mengajar, disebut juga pendidik, pengajar dan pembentuk akhlak. Itu maksud guru. Orang yang mengajar, lepas tu ada juga orang panggil pendidik, pengajar ataupun orang yang membentuk akhlak. Sebab gurulah yang mengajar kita di sekolah. Betul tak? Daripada awak tak pandai pegang pensel, cikgu ajar betulkan pegang pensel macam mana. Awak tak pandai nak sebut huruf tu, cikgu usaha juga suruh awak betulkan bacaan huruf, sebutan huruf tu. Betul tak? Jadi guru ni ialah orang yang mengajar. Okey? Beradab terhadap guru hukumnya wajib. Wajib bila beradab dengan guru. Adab dengan guru ni wajib hukum dia. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad, yang berbunyi, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Maksudnya laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, wa yarham saghirana, dan menyayangi yang lebih muda, wa ya'rif li'alimina, serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi dah bagi tahu kat situ. Okey, adab dengan guru. Okey, adab dengan guru dekat sini dia pecahkan kepada 3, iaitu perlakuan, percakapan dan perasaan. Okey, macam mana kita nak beradab dengan guru dari segi perlakuan? Yang pertama ialah mentaati guru. Yang kedua, memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Maksudnya, bila guru mengajar, jangan kita nak borak dengan kawan, jangan nak main baling-baling kertas, baling-baling pemadam dengan kawan. Beri tumpuan sepenuhnya pada apa yang guru nak sampaikan. Yang ketiga, membantu guru. Okey, kalau awak tengok guru tu bawa barang berat ke apa, cuba bantu. Okey, bawa barang tu. Okey, kemudian mendoakan guru. Tiap kali solat kita doakan guru juga. Masukkan, selitkan nama guru kita. Okey, guru ni pula janganlah pula pilih-pilih. Mentang-mentang yang tu guru yang dia paling sayang, tu je dia doa. Kita doakan semua sebab guru ni orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Okey, seterusnya adab kita bila kita bercakap dengan guru. Okey, yang pertama ialah bercakap dengan lembut dan sopan. Jangan pula nak main tekan-tekan dengan cikgu kan. Okey, yang seterusnya ialah bertanya perkara yang bermanfaat jika diizinkan. Kalau awak nak tanya sesuatu, awak angkat tangan minta izin dulu dengan cikgu nak tanya. Bukannya main macam tu hentam je. Okey, bila kita kena beradab lah. Nak tanya sesuatu, kita kena angkat tangan, cikgu saya nak tanya, boleh? Cikgu kata okey boleh. Baru kita bagi tahu, bukannya main hentam macam tu je. Okey. Dan yang seterusnya ialah memberi salam apabila bertemu dengan guru. Berilah salam. Tak kira lah dekat sekolah ke, dekat kedai ke, dekat luar ke, dekat mana, dekat shopping mall ke. Bila jumpa dengan guru, beri salam. Ini tak jumpa dengan cikgu dekat shopping mall, bukan main lagi dia menyorok. Kalau tak menyorok, dia senyum-senyum, sengih-sengih je kan. Apa salahnya beri salam pada guru kalau awak bertemu dengan guru kan, kira kat mana-mana pun. Okey, yang seterusnya ialah perasaan. Dari segi perasaan, macam mana bila kita berdepan dengan guru? Okey, iaitu yang pertama ialah merendah diri dan tidak sombong. Kita kena, walaupun kita kaya macam mana sekalipun, bapak kita dah anak raja, kita ni anak raja sekalipun, bila kita berhadapan dengan guru, kita kena rendah diri. Bukan rendah diri maknanya turunkan badan awak tu, tak. Maksudnya kita tak sombong. Okey. Kemudian
yang kedua, bersabar atas tindakan guru. Apa sahaja yang cikgu lakukan, sabar. Okey? Sebabnya kadang-kadang guru yang marah dekat awak, tengking awak ke apa sebagainya, bukan saja-saja tau. Ada sebabnya. Kita cek balik sebelum kita nak marah ke, kita nak buat apa-apa tindakan, kita cek balik kenapa guru lakukan macam ni, apa salah kita cek balik diri kita. Sebab tak adanya orang nak marah orang lain tanpa sebab, kalau selagi orang tu ada otak yang waras, betul tak? Lagi mak kita nak marah kita pun mesti ada alasan. Tak adanya orang nak marah orang tanpa adanya alasan. Okey, jadi bersabar atas tindakan guru. Seterusnya yang ketiga, bersangka baik dengan guru. Kalau guru awak nak buat macam ni tapi cikgu cakap tak boleh, kena buat macam ni gini. Bersangka baik. Sebab guru ni nak mengajar kita. Mungkin cara kita fikir tu tidak membawa kebaikan kepada kita. Jadi cikgu rasa yang ni lebih baik untuk awak. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik dengan guru. Jangan pula awak contohnya kan ada satu situasi awak tengok cikgu tu selalu je fokus pada orang tu. Awak kata cikgu ni pilih kasih. Tak, bukan cikgu pilih kasih. Okey, mungkin cikgu tahu awak mampu untuk memahami dengan sekali tu je. Tapi kawan awak ni perlukan tunjuk ajar yang lebih. So, cikgu fokus pada kawan awak. Okey, jangan pula cakap cikgu pilih kasih. Okey? Kita kena bersangka baik dengan guru. Jangan bersangka buruk. Okey, seterusnya meneladani sahabat dan ulama. Kita cuba contohi sikap sahabat dan juga para ulama. Okey, kawan-kawan, para sahabat Rasulullah dan ulama-ulama terdahulu sangat menghormati guru dan orang yang berilmu. Cuba kawan-kawan baca kisah di bawah. Kisah-kisah para sahabat dan para ulama, yang mana para ulama dan para sahabat ni mereka sangat-sangat menghormati guru mereka. Okey, tengok menghormati guru. Dari segi menghormati guru, para sahabat tidak berbual sesama mereka sekiranya Rasulullah hadir kerana malu dan hormat kepada Rasulullah. Para sahabat ni sebelum kehadiran Nabi Muhammad dalam sesuatu majlis, mereka berborak. Tapi bila Nabi Muhammad datang, mereka akan diam. Mereka akan beri tumpuan pada apa yang akan Nabi bagi tahu. Sebab apa? Dia menghormati guru, dia malu nak bercakap. Ini tak kita zaman sekarang, cikgu cakap sepatah dekat depan, awak 10 patah kat belakang. Lebih banyak dengan suara awak berbanding dengan suara guru. Okey, seterusnya membantu guru. Dari segi membantu guru, okey, ini kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah memegang dan menonton tali tunggangan gurunya Zaid bin Thabit sebagai tanda penghormatan. Menuntun. Okay, Ibnu Abbas ni pernah memegang dan menuntun tali tunggangan gurunya iaitu Zaid bin Thabit sebagai tanda penghormatan. Itu membantu guru. Maksudnya Ibnu Abbas ni dia pernah pegang tali unta kan. Unta dia ada tali dia kan, dia pegang tali unta tu, dia bawa. Atas tu ada guru dia sebagai apa? Tanda penghormatan dia. Kemudian manakala Abdullah bin Mas'ud sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah dengan menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir ke suatu majlis. Abdullah bin Mas'ud dia dah tahu Rasulullah ni sebagai seorang guru dia. Guru kan. Memanglah Rasulullah tu pemimpin, tapi kita istilah kat situ ialah guru, sebabnya mengajarkan. Okey, jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia akan berkhidmat membantu membantu gurunya dengan cara macam mana? Dia akan sediakan kasut dan sediakan tongkat pada Nabi Muhammad setiap kali Nabi Muhammad hadir ke dalam majlis-majlis. Okey. Info dekat sini dia beritahu Zaid bin Thabit merupakan antara penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Quran diturunkan di Madinah, dan Ibnu Abbas pula merupakan sepupu Nabi Muhammad. Ini berkaitan dengan Zaid dengan Thabit. Zaid dan Thabit, Zaid bin Thabit dengan Ibnu Abbas. Zaid ini ialah merupakan penulis wahyu, penulis Al-Quran. Okey, manakala Ibnu Abbas ni merupakan sepupu Nabi Muhammad. Masing-masing orang yang hebat, tapi masing-masing saling menghormatilah. Okey. Seterusnya, okey, bersabar terhadap guru. Ibnu Abbas sanggup menunggang. Ibnu Abbas sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Thabit yang sedang tidur sehingga beliau terjaga kerana hendak menuntut ilmu.
Ibnu Abbas dia pergi ke rumah gurunya iaitu Zaid bin Thabit untuk menuntut ilmu, tapi masa tu Zaid bin Thabit tengah tidur. Dia sangkut tunggu dekat lubang rumah dia sehinggalah Zaid bin Thabit tu bangkit daripada tidur. Tak adanya nak kejut-kejut ke apa, sebab dia dah tahu mesti penat ke apa, tak ganggu. Dia bersabar terhadap guru dia. Okey, bersopan dengan guru. Bersopan dengan guru dia, kita dapat teladani sifat yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i menyelak helaian buku di hadapan gurunya Imam Malik dengan sangat perlahan kerana segan dan tidak mahu mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Tengok, Imam Syafi'i dia nak buka helaian muka surat yang seterusnya pun dia buka habis perlahan sebab dia malu, dia segan. Kita nak mengganggu waktu mengajar gurunya iaitu Imam Malik. Kita bukan setakat buka buku, main pensel tekan tu kan, mechanical pen tu, pensel tekan tu bukan main lah, main tek sengaja pula main. Betapanya kita ni kurangnya penghormatan kita pada guru kan. Cuba kita contohi Imam Syafi'i yang mana nak buka buku pun, nak buka helaian muka surat yang seterusnya pun dia perlahan sebab tak nak mengganggu guru dia sedang mengajar. Demikianlah ketinggian akhlak para sahabat dan ulama terhadap guru. Marilah kita sama-sama mencontohi akhlak yang terpuji ini sebagaimana yang diajar oleh Rasul Allah. Tengok betapa mulianya ketinggian akhlak para sahabat dalam memuliakan gurunya. Jadi kita cubalah contohi. Okey, kita cuba contohi sifat-sifat ditunjukkan oleh para ulama dengan para sahabat ni. Okey. Okey, info dekat bawah ni, nama sebenar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni imam yang kita ikuti sekarang lah. Okey, yang kita mazhab Syafi'i kan. Okey, nama sebenar Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan kebanyakan umat Islam di Malaysia. Nama sebenar Imam Malik pula ialah Malik bin Anas bin Malik. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Maliki yang menjadi pegangan sebahagian negara Islam seperti Iraq dan Palestin. Itu untuk pengetahuan awak sahaja. Okey. Jadi habis tajuk berkaitan dengan guruku sayang, adab terhadap guru. Jadi ada sikit lagi. Cepat nak habis Ustazah pun kan. Okey, kepentingan adab terhadap guru. Okey, kepentingan adab terhadap guru kita bahagikan kepada 3, iaitu individu, masyarakat dan negara. Okey, untuk individu yang pertama ialah mendapat pahala dan keberkatan ilmu. Itu penting untuk diri sendiri. Bila kita hormat guru, kita akan dapat pahala dan keberkatan yang ilmu yang kita perolehi itu. Kemudian disayangi guru. Guru pun senang dengan kita kan. Kemudian mudah mengingati pelajaran sebab kita beri tumpuan. Okey. Yang kedua, dari segi masyarakat, tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Dan yang ketiga dan yang seterusnya ialah melahirkan masyarakat yang berilmu dan penyayang bila kita hormat kepada guru kan. Guru ni bukan skop yang kecil itu di sekolah sahaja. Okey, orang yang mengajar dekat masjid ke, orang yang mengajar kita kat rumah ke, itu semua guru. Asalkan orang yang mengajar, mak bapak kita yang mengajar kita ABC tu pun itu guru juga. Apatah lagi mak bapak kan. Mak bapak lagi dah kita kena hormat. Tak boleh dahaka. Begitulah juga sebaliknya guru-guru yang mengajar kita. Okey. Kemudian dari kepentingan pada negara. Melahirkan ramai cerdik pandai untuk membangunkan negara. Kalau kita hormat guru, kita betul-betul menuntut ilmu dengan betul, maka lahirlah generasi yang cerdik pandai untuk membangunkan negara. Kalau semua orang malas, tak hormat guru, tak nak pergi sekolah, jadi akan melahirkan sebuah bangsa yang tidak pandai. Macam mana nak membangunkan negara? Betul tak? Yang seterusnya ialah negara maju dan berdaya saing. Itu manfaat, itu kepentingan bila kita beradab dengan guru dari segi negara. Okey? Itu kepentingan dah yang boleh kita fahami. Okey. Saya suka baca info-info ni sebab info-info ni dia beri manfaat pada kita. Okay, berkat kebaikan yang berkat ni maksudnya ialah kebaikan yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang. Ilmu yang berkat ialah ilmu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada pemiliknya, sedangkan ilmu yang tidak berkat ialah boleh membawa keburukan ataupun sia-sia. Itu maksud berkat. Okey, guru merupakan insan berjasa yang berperanan sebagai ejen pembangunan. Guru
itu jasa guru, ejen pembangunan, untuk membentuk masyarakat, untuk membentuk sebuah masyarakat yang memiliki kepandaian yang baik dari segi rohani, jasmani, sahsiah dan segala-galanya lah. Itu sebab tu kita pentingnya kita beradab dengan guru. Okey, itu sahaja berkaitan dengan guruku sayang. Ustaz harap boleh fahamlah dengan sedikit penjelasan daripada ustazah. Jadi untuk tajuk ni, kalau awak tak faham ke apa ke, boleh ulang balik video ni atau boleh tanyalah ibu bapa awak, bimbing awak untuk fahamkan apa yang Izzah cuba sampaikan ni. Okey, itu sahaja daripada ustazah. Assalamualaikum.